Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada murid-murid tingkatan 4. Jadi hari ini cikgu akan berkongsi dengan kamu. Cikgu akan menerangkan kepada kamu tajuk bagi bab 11, iaitu taburan dan kepadatan penduduk dunia. Jadi dengar baik-baik, cuba fahamkan, habis sesi jawab soalan yang telah cikgu sediakan. Kalau ada lagi mana-mana yang kamu tidak faham, boleh WhatsApp ataupun Telegram ataupun komen ke call ke mana-mana lah yang kamu mudah untuk cikgu berikan penerangan. Okey. Taburan penduduk dan kepadatan penduduk dunia. Jadi objektif pembelajaran kita dalam bab ini ialah ada 4 objektif utama untuk bab ini, iaitu kamu dapat menjelaskan konsep dan konsep taburan penduduk dunia. Kemudian kamu dapat mengenal pasti taburan penduduk padat, sederhana dan jarang di dunia. Kemudian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di dunia, dan akhir sekali menghuraikan kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Jadi untuk sesi PDPR untuk kali ini, cikgu akan pecahkan kepada 2, iaitu objektif pertama dan juga objektif yang kedua untuk bahagian 1, dan juga objektif ketiga dan objektif 4 untuk bahagian 2. Okey. Jadi untuk bahagian pertama ni, cikgu kamu dapat menjelaskan konsep taburan penduduk dunia dan dapat memahami, dapat mengenal pasti taburan penduduk padat, sederhana dan jarang di dunia. Okey. Jadi, taburan penduduk. Apa dia taburan penduduk? Taburan penduduk ini ialah sebaran penduduk di dalam sesuatu ruang atau kawasan. Taburan penduduk. Macam mana manusia tu bertaburan, bertebaran lah di sesuatu kawasan. Ini kita namakan sebagai taburan penduduk. Taburan penduduk di Malaysia adalah tidak sekata. Okey. Kepadatan penduduk apa dia? Kepadatan penduduk ialah jumlah ataupun nisbah jumlah penduduk berbanding dengan luas kawasan. Ini kita namakan sebagai kepadatan penduduk. Maknanya berapakah bilangan penduduk yang terdapat di sesuatu kawasan. Jadi macam mana kita nak tentukan itu ialah kawasan padat, itu kawasan jarang, itu kawasan sederhana. Macam mana kita nak tentukan? Dia bergantung kepada bilangan penduduk dalam keluasan sesuatu kawasan. So di sini kita boleh lihat taburan penduduk dan kepadatan penduduk dunia adalah tidak sekata. Begitu juga dengan Malaysia. Ada tempat-tempat yang padat, ada kawasan-kawasan yang sederhana dan ada kawasan-kawasan yang jarang penduduk. So kita boleh lihat di sini, jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2007 ialah 27,500,000. Keluasan Malaysia pula ialah 329,847 km persegi. Kepadatan penduduk kita ialah 83 orang bagi setiap 1 km persegi. Jadi di sini menunjukkan taburan penduduk Malaysia tidak sekata. Kalau kita perhatikan dalam peta Malaysia, taburan penduduk Malaysia tidak sekata. Dan macam mana kita nak mengkategorikan kawasan itu ialah kawasan penduduk padat. Kawasan penduduk padat ini ialah bilangan penduduknya melebihi 200 orang bagi setiap 1 km persegi. Penduduk padat lebih 200 orang bagi setiap 1 km persegi, maka kita namakan dia kawasan yang padat penduduk. Kita boleh tengok contohnya di Lembah Kelang, Pulau Pinang, Kota Kinabalu dan juga Kuching di Sarawak. Yang kedua ialah kawasan berpenduduk sederhana padat. Apa dia sederhana padat? Sederhana padat ini ialah kawasan yang mempunyai bilangan penduduk di antara 50 hingga 200 orang. Ini bagi setiap 1 km persegi. 1 km persegi penduduk dia 50 hingga 200 orang ataupun 199 orang. Jadi kita namakan ini sebagai kawasan yang sederhana penduduk. Di mana kawasannya? Contohnya ialah di kawasan peladangan, pesisir pantai, kawasan rancangan kemajuan tanah, bandar-bandar kecil, pantai barat Sabah dan Sarawak. Ini ialah kawasan-kawasan yang sederhana penduduk. Contoh seperti di kawasan kita ni lah, kawasan di Sekincan, kawasan pertanian, bilangan penduduknya sederhana. 1 km persegi, bilangan penduduk dia di antara 50 hingga 199 orang penduduk. Okey, macam mana pula kita nak namakan kawasan itu ialah kawasan padat penduduk, kawasan jarang penduduk,
Kawasan jarang penduduk ialah kawasan yang mana penduduknya kurang daripada 50 orang bagi setiap 1 kilometer persegi. Dalam radius keluasan kawasan 1 kilometer persegi, bilangan penduduknya ialah kurang daripada 50 orang. Okey. Nah, jadi di mana kawasannya? Kawasan ini biasanya terdapat di kawasan pedalaman Sabah Sarawak, kawasan yang bergunung ganang, kawasan hutan tebal yang mana darjah ketersampaian manusia untuk sampai ke kawasan itu agak sukar. Maka kawasan-kawasan ini biasanya bilangan penduduknya sedikit. Okey. Seterusnya. Cara untuk mengira, macam mana cara kita nak mengira kepadatan penduduk? Ini dia punya formula. Jumlah penduduk dibahagikan dengan luas kawasan. Okey. Contoh pengiraan, negeri Sarawak dengan keluasan 124,450 dengan jumlah penduduknya 2,420,009 orang. Bila kita bahagikan jumlah penduduk dibahagikan dengan keluasan negeri, maka kita dapat bilangan kepadatan dia ialah 19 orang bagi setiap 1 kilometer persegi. Ini menunjukkan taburan penduduk di Sarawak ialah jarang. Ya, negerinya besar dan penduduknya sedikit, ini bilangan penduduk yang jarang. Okey. Contoh yang kedua, Negeri Sembilan dengan keluasan 6,686 dengan jumlah penduduk 997,071, kepadatan penduduknya ialah 149 orang bagi setiap 1 kilometer persegi. Ini bermakna dia kurang daripada 199 tetapi lebih daripada 50, maka kita namakan dia sebagai bilangan penduduk sederhana. Okey. Contoh yang ketiga, Kuala Lumpur dengan keluasannya 243, jumlah penduduk 1,627,172, kepadatan penduduknya ialah 6,696, maka ini penduduknya lebih daripada 200 bagi setiap 1 kilometer persegi, maka ini ialah kawasan yang padat penduduk. Okey, seterusnya. Taburan penduduk dunia. Jumlah penduduk dunia 6.6 bilion pada tahun 2007. 60% penduduk dunia tinggal di Asia. Peratus pertumbuhan penduduk dunia 2% setahun. Okay, dan penduduk dunia ini juga tidak sekata. Ia menunjukkan dunia ini ada kawasan yang padat, ada kawasan yang sederhana dan ada kawasan yang jarang penduduk. Okay, next. Okay, so kita boleh lihat kawasan-kawasan penduduk yang padat di dunia. Ya, pada peta ni, kamu boleh tengok kawasan-kawasannya yang berwarna ni. Okay, kawasan padat. Okay. Bandar melebihi 10 juta orang. Ya, ni Jakarta ni padat. Manila, kawasan Manila, bandar dia lebih 10 juta. Okay, bandar Osaka, Tokyo, Beijing, ini semua bandar-bandar utama di dunia. Di London, New York, Los Angeles, Mexico City, Rio de Janeiro, Sao Paulo, okay, ini Brazil. Okay, ini ialah kawasan-kawasan yang bandarnya melebihi 10 juta orang penduduk dan kita namakan dia sebagai kawasan penduduk padat di dunia. Okay. Lokasi bandar-bandar utama. Okay, kemajuan sektor industri, perkhidmatan, perniagaan dan perdagangan. Okay. Contohnya, kalau dekat Asia, kita ada Tokyo, Jepun, Beijing, China dan Pulau Jawa, Indonesia. Ini ialah kawasan-kawasan yang padat penduduk. Di Eropah, kita ada Perancis, Jerman dan juga United Kingdom. Bandar-bandar utama yang mana bilangan penduduknya ramai, kawasan yang padat penduduk, dan Amerika Syarikat. Seterusnya, kawasan berpenduduk sederhana padat di dunia. Ini sederhana. Dia biasanya kawasan sederhana ni seperti kawasan pertanian. Kawasan pertanian, kita just imagine kalau kawasan pertanian itu padat penduduk, di mana kita nak bertani? Jadi kawasan pertanian ni biasanya penduduknya sederhana. Ada bilangan penduduk tetapi mereka memerlukan tanah untuk melaksanakan pertanian. Jadi kawasan itu tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan. Jadi biasanya kawasan pertanian, kawasan perikanan itu ialah kawasan yang sederhana bilangan penduduknya. Okey. Pada rumput haus sederhana dan tropika, the steppe di Asia Tengah,
Kita boleh rujuk pada peta ni, Asia Tengah. Okey, Prairie di Amerika Syarikat ni kawasan-kawasan padang rumput dan juga Pampas di Amerika Selatan. Prairie yang di belah atas ni Amerika Syarikat dan juga Pampas di Amerika Selatan, ini ialah kawasan padang rumput hawa sederhana yang mana bilangan penduduknya ialah sederhana. Okey. Kalau dekat Eropah kita ada kawasan Mediterranean. Kawasan Mediterranean ni ialah kawasan yang sederhana bilangan penduduknya. Okey, kawasan perikanan seperti kalau di Jepun dan juga di Newfoundland, Amerika Syarikat, kawasan perikanan ni biasanya ialah kawasan sederhana bilangan penduduk, dan juga kawasan Mediterranean. Laju. Kawasan Mediterranean. Mana dia Mediterranean? Mediterranean ini di sekitar kawasan ni. Kalau kamu perhatikan yang berkelip-kelip ni, ini ialah kawasan Mediterranean, yang mana kawasan ini ialah kawasan yang sederhana bilangan penduduk. Kalau kita perhatikan di Malaysia ni pun, nampak ini Malaysia, Sabah Sarawak juga ialah kawasan sederhana bilangan penduduk. Okey. Seterusnya, kawasan berpenduduk jarang dunia. Okey, jarang ni maknanya kawasan yang tadilah bilangan penduduk dia kurang daripada 50 bagi setiap 1 km persegi. Okey, kawasan yang mengalami iklim melampau. Jadi kalau kita tengok sini belah atas ni yang berkelip ni, belah atas ni kawasan kutub ni biasanya tak ramai penduduknya kerana iklim yang terlampau. Kawasan-kawasan gurun, kawasan gurun. Okay, kalau di Australia ni kita boleh lihat, tengah-tengah ni ada gurun, ada kawasan-kawasan sejuk, salji. Kawasan, kalau macam di Brazil ni kita ada kawasan hutan Amazon. Kawasan-kawasan yang sukar untuk manusia tinggal di kawasan tersebut, maka kawasan itu akan menjadi kawasan yang kurang penduduk. Tak ramai orang nak duduk dekat kawasan tu kerana antara faktornya ialah faktor iklim dia yang melampau. Mungkin terlalu sejuk ataupun terlalu panas. Kalau terlalu sejuk, contohnya di Kutub Utara, Kutub Selatan dan juga tundra. Kalau kawasan panas kering di Gurun Kalahari, Atacama, di gurun apa tu, Gurun Gobi, ada banyaklah nama-nama gurun. Di Banjaran Andes, Amerika Syarikat juga kawasan jarang penduduk kerana dia kawasan pergunungan, orang tak nak duduk situ, susah hari-hari manjat gunung. Banjaran Himalaya di Asia juga kawasan yang jarang penduduk kerana kawasan pergunungan, susah kita nak bina pertempatan, nak buat pengangkutan agak sukar. Jadi orang tak ramailah duduk di kawasan itu. Kawasan berhutan tebal seperti di Sumatera, pedalaman Sarawak, lembangan Amazon, hutan di Brazil. Kawasan-kawasan hutan ni susahlah manusia nak tinggal dekat situ dan tak ada pembangunan, jadi kawasan ni menjadi kawasan yang jarang penduduk. Bukan tak ada orang duduk, ada mungkin orang-orang asli kan yang duduk dekat kawasan tu lah, dan bilangan mereka tidak ramai. Okey, seterusnya taburan penduduk dunia. Jadi kamu boleh lihat kawasan-kawasan yang jarang berkelip ni, nampak tak? Ni kawasan sejuk atas ni, kawasan jarang penduduk. Okey. Kawasan yang padat, bandar-bandar utama. Biasanya bandar-bandar utama ialah kawasan-kawasan yang padat penduduk. Dan juga kawasan sederhana padat biasanya lebih fokus kepada kawasan pertanian dan juga kawasan perikanan. Okey. Yang ini di-highlightkan bandar yang melebihi 10 juta orang. Malaysia kita tak ada Bandar Kuala Lumpur tak lebih 10 juta orang. Jadi di sini kawasan-kawasan yang bandarnya melebihi 10 juta orang, yang berkelip ni kota London, kota New York, Los Angeles, Mexico City, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, ada Mumbai, Dhaka, Seoul, Beijing, Tokyo, Osaka, banyak bandar-bandar utama. Okey. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk. Apakah faktor yang menyebabkan penduduk di sesuatu kawasan itu padat ataupun kawasan itu ramai penduduk? Antara faktornya ialah kemajuan ekonomi dari segi perindustrian, perkhidmatan dan juga pembinaan. Maknanya ekonomi baju, banyak peluang pekerjaan menyebabkan manusia ramai datang ke kawasan tersebut untuk bekerja, akan menyebabkan kawasan itu menjadi padat penduduk. Senang cerita, peluang pekerjaan banyak di kawasan tersebut. Faktor yang kedua, kemudahan infrastruktur. Biasanya kalau kita nak mencari kawasan pertempatan, kita nak duduk satu tempat, mestilah kita nak kawasan itu mempunyai kemudahan infrastruktur yang baiklah. Ada kemudahan air, ada kemudahan jalan raya, pengangkutan, perubatan dan sebagainya.
Ya, jadi bila ada kemudahan infrastruktur yang baik, ya, maka makin ramailah ya manusia yang datang untuk tinggal di kawasan tersebut dan akhirnya akan menyebabkan kawasan itu padat penduduk. Okey, seterusnya, dasar kerajaan untuk membangunkan sesuatu kawasan. Okey, kerajaan boleh menetapkan dasar ya untuk membangunkan sesuatu kawasan. Ya, contoh, kerajaan mewujudkan bandar baru ya seperti Bandar Seri Manjung ya, di Perak. Ya, kerajaan menetapkan dasar mewujudkan dia sebagai bandar, ataupun Bandar Putrajaya ya, kawasan dulu kawasan estate, kawasan kelapa sawit ya, kerajaan mewujudkan dasar untuk membangunkan kawasan tersebut dan kawasan itu berubah menjadi bandar. Okey, apabila jadi bandar biasanya dia akan jadi kawasan yang padat penduduk lah, membangunkan kawasan tersebut. Okey, contoh lain, kalau kawasan pertanian kita ada di Jengka Pahang. Ya, Jengka Pahang dulu dia kawasan hutan. Kerajaan mewujudkan dasar tanah rancangan, peneroka datang kawasan tersebut, jadi kawasan itu dah jadi kawasan pertanian, felda, dan dia telah berubah menjadi daripada kawasan yang jarang menjadi kawasan sederhana kepadatan penduduknya. Okey, itu maksud yang dimaksudkan dengan dasar kerajaan. Okey, seterusnya bentuk muka bumi. Ya, bentuk muka bumi yang rata. Jadi bila bentuk muka bumi rata ni, penduduk senang untuk menjalankan aktiviti seperti pertanian, aktiviti pembangunan. Ya, jadi bila dapat menjalankan aktiviti ini, maka kawasan itu akan menjadi kawasan yang padat penduduk lah. Manusia akan bertumpu ke kawasan itu kerana mudah untuk menjalankan aktiviti tersebut dan kawasan itu akan menjadi kawasan yang padat penduduk. Okey, seterusnya pembinaan institusi pendidikan tinggi awam dan swasta. Biasanya kawasan-kawasan yang mempunyai institusi pendidikan tinggi awam dan swasta ini akan menjadi tumpuan penduduk ya. Akan ramai datang situ untuk bekerja, untuk menjadi pelajar ya, dan akhirnya kawasan itu akan menjadi kawasan yang padat penduduk. Okey, seterusnya kawasan berpenduduk sederhana padat. Ya, kawasan kemajuan sektor peladangan seperti penanaman kelapa sawit dan getah. Ni yang cikgu bagi contoh felda tadi tu. Ya. Kawasan pertanian. Okey, jadi kawasan pertanian ni biasanya dia akan menjadi kawasan yang sederhana bilangan penduduk. Okey, pembukaan pusat-pusat pelancongan. Ya, biasanya pusat-pusat pelancongan juga menjadi kawasan sederhana bilangan penduduk. Dia tak boleh padat lah. Kalau padat sangat, ini yang dimaksudkan di sini mungkin pelancongan yang melibatkan eko pelancongan. Kalau pelancongan bandar tu dah lain lah. Ini eko pelancongan, biasanya kawasan tu tak bukanlah kawasan yang padat penduduk ya, tapi kawasan yang sederhana. Okey, seterusnya rancangan pertempatan dan juga rancangan kemajuan tanah. Inilah felda tadilah ya. Dan kawasan pesisiran pantai ya, kawasan perikanan juga merupakan kawasan penduduk sederhana. Okey, dan seterusnya kawasan penduduk jarang. Apakah faktor? Okey. Kawasan penduduk jarang ni ialah biasanya kawasan yang tidak produktif dari segi ekonomi. Orang tak ramai nak duduk di situ sebab tak banyak kegiatan ekonomi yang dapat dijalankan. Okey, menyebabkan kawasan itu jarang penduduk. Okey, kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman jadi kawasan tu orang susah nak sampai ya, darjah ketersampaian yang rendah untuk sampai ke kawasan tersebut menyebabkan kawasan itu jarang penduduk. Kemudahan yang kurang. Orang pun dia tak ada nak duduk di kawasan yang kurang kemudahan ya, kalau ada berlaku apa-apa mereka susah lah ya, tak ada air ke, tak ada jalan raya yang baik ke ya. Jadi orang tak nak tinggal di kawasan tersebut ya, jadi menyebabkan kawasan itu menjadi kawasan yang jarang penduduk. Okey, seterusnya darjah ketersampaian yang rendah, maknanya kemampuan untuk sampai ke kawasan itu adalah rendah, jadi orang tak nak tinggal di kawasan tersebut. Bentuk muka bumi bergunung ganang, berhutan tebal dan berpaya. Ini ialah kawasan-kawasan yang tidak sesuai ataupun kurang sesuai untuk kita bina pertempatan. Mungkin akan menyebabkan peningkatan kos ya, menyukarkan proses pembinaan ya, dan ini akan menyebabkan penduduk tidak mahu tinggal di kawasan tersebut dan akhirnya kawasan itu menjadi kawasan yang jarang penduduk. Okey. Kesan ya, sekarang kita lihat pula kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Kita lihat pada kesan yang padat dululah. Kalau penduduk padat di suatu kawasan, apakah kesan dia? Kesan dia yang pertama ialah kita boleh lihat sini, persaingan dalam guna tanah. Ini yang baik kan persaingan dalam guna tanah. Kawasan yang padat penduduk
dengan tanah yang terhad menyebabkan berlakunya persaingan guna tanah. Okey, bilangan penduduk ramai tapi tanahnya sedikit, jadi mereka terpaksa bersaing lah untuk menggunakan tanah tersebut. Ini kita namakan persaingan guna tanah. Mereka terpaksa bersaing untuk menjalankan kegiatan ekonomi, kegiatan pertanian, dan akan menyebabkan harga tanah semakin meningkat. Okey, contoh banyak tanah pertanian di Sichuan, China dijadikan kawasan pertempatan kerana bilangan penduduknya yang semakin meningkat. Sichuan, China ni mungkin dulu situ ialah kawasan pertanian, bukan mungkin lah, memang dia ialah kawasan tanah pertanian, tetapi apabila bilangan penduduk yang semakin ramai di kawasan itu menyebabkan kawasan pertanian itu terpaksa ditukarkan menjadi kawasan pertempatan. Dia kena bersaing lah, ini yang kita namakan sebagai persaingan guna tanah. Okey. Masalah kemiskinan. Kepadatan penduduk tinggi menyebabkan masalah pengangguran dan kemiskinan bandar. Betul? Bila kita dah terlalu ramai penduduk dengan sumber yang terhad, maka pengangguran akan berlaku. Manusia terpaksa bersaing untuk mendapatkan sumber yang terhad. Kita just imagine sebuah negara yang tanahnya kecil, tetapi mempunyai bilangan penduduk yang ramai, jadi rakyatnya terpaksa bersaing untuk mendapatkan peluang pekerjaan, mendapatkan hasil ataupun sumber. Dan maka akan berlakulah masalah kemiskinan dan pengangguran. Okey, contoh pengangguran dan kemiskinan di Siem Reap, Kemboja, dan juga di Manila, Filipina. Okey. Seterusnya, berlaku pencemaran sumber alam. Apabila manusia terlalu ramai tinggal di sesuatu kawasan, maka sumber sukar untuk dikendalikan dengan baik. Berlakulah macam-macam perkara seperti pencemaran udara, air, bau dan sebagainya. Okey, hasil daripada aktiviti manusia. Okey. Dan seterusnya, okey. Wabak penyakit. Oh, di sini cikgu tertinggal dia punya tajuk dia, hilang pula di sini. Okey, ini ialah sebarang wabak penyakit. Betul ke? Bukan. Kemerosotan kualiti hidup. Kemerosotan kualiti hidup. Okey, di sini. Apabila penduduknya yang terlalu padat, maka wujudlah masalah setinggan. Macam mana setinggan ni wujud? Setinggan ni ialah tanah, rumah yang dibina di atas tanah yang bukan milik tuan dia, ataupun rumah haram lah, rumah atas tanah orang. Okey. Kenapa wujud kawasan setinggan ni? Kerana tanahnya yang semakin sikit, bilangan penduduk yang ramai menyebabkan harga tanah tu meningkat dan penduduk tidak mampu untuk membeli tanah, dan akhirnya mereka akan membina rumah-rumah setinggan, dan kawasan-kawasan setinggan inilah yang tidak dikendalikan dengan baik, maka mudah menyebabkan berlakunya penyebaran wabak penyakit seperti denggi dan juga malaria. Okey, ini kita kategorikan dia sebagai kemerosotan kualiti hidup. Okey, dan akhir sekali, memperluas saiz pasaran domestik. Bilangan penduduk yang ramai ni ataupun padat penduduk ni tidaklah semuanya negatif. Ada sudut yang positif dia, iaitu dia dapat meluaskan pasaran domestik. Yang mana apabila penduduk sesuatu kawasan itu ramai, maka pasaran barangan di sesuatu kawasan itu akan meningkat. Okey, so, maksud dia di sini, penduduk yang ramai membantu meluaskan saiz pasaran barangan. Dia dapat menarik pelabur. Orang ramai tinggal di kawasan tersebut, jadi pelabur berminat untuk menjual ataupun berdagang di kawasan itu kerana di situ mempunyai ramai penduduk yang akan membeli barangan mereka. Ini yang kita namakan sebagai memperluaskan pasaran domestik. Contoh, pasaran barangan tempatan di China sangat luas kerana bilangan penduduknya yang ramai. Okey. Dan akhir sekali, taburan penduduk dunia jarang. Apakah kesan dia? Yang pertama, kesan dia terhadap sumber alam. Sumber alam akan lebih terpelihara. Sebab apa? Sebab bilangan penduduknya sikit. Bila bilangan penduduk sikit, maka sumber ini tidaklah diterokai dengan sepenuhnya. Ada sumber-sumber yang dapat kita jaga kerana bilangan penduduknya yang sedikit. Maka sumber ini akan terpelihara. Okey. Dan penduduk jarang ini juga akan mempunyai milikan tanah yang lebih luas.
Kerana penduduk sikit, tanah banyak, jadi individu di kawasan itu akan mempunyai tanah yang lebih luas. Bila tanah luas, maka produktiviti mereka juga akan lebih bertambah. Okey, contoh, saya bagi contoh, kawasan tanah yang luas, bila kita tinggal di kawasan yang jarang penduduk, kita ada tanah yang luas, maka kita dapat bercocok tanam dengan lebih banyak, maka itulah yang kita namakan sebagai produktiviti yang lebih baiklah. Kita dapat menghasilkan pengeluaran ataupun pendapatan penduduk yang lebih baik. Okey, contoh sumber alam negara Bhutan. Bhutan ni terletak di dekat-dekat dengan China, di Asia Tengah sana. Kau boleh buka Google Map untuk tengok. Okey, tidak dibangunkan sepenuhnya. Sumber alam tidak digunakan sepenuhnya dan masih terpelihara. Okey, kesan yang kedua, saya jadi kesan positif lah. Kesan yang kedua ialah perkembangan ekonomi yang perlahan. Kenapa? Sebab bila penduduk jarang, bilangan penduduk sikit, maka sumber itu tidak dapat diteroka dengan sepenuhnya. Kurang tenaga kerja untuk meneroka sumber yang ada di negara tersebut. Menyebabkan progres ekonomi mereka menjadi perlahan. Bilangan tenaga kerja yang sedikit dan juga pendapatan per kapita mereka yang rendah akibat daripada sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan yang mereka jalankan. Biasanya kawasan yang jarang penduduk ni, mereka ni lebih berfokus kepada kegiatan ekonomi tradisional, seperti pertanian dan juga perikanan. Ia menyebabkan tak banyaklah pelabur-pelabur yang ingin datang ke negara mereka untuk melakukan pelaburan, sebab negara itu mempunyai bilangan penduduk yang sikit, kuasa beli yang rendah, dan mereka ini lebih berfokus kepada aktiviti sektor tradisional, menyebabkan perkembangan ekonomi mereka perlahan. Okey, dan seterusnya contoh Mauritania, sebuah negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Dan akhir sekali ialah infrastruktur yang terhad. Okey, sesebuah negara yang mempunyai bilangan penduduk yang sedikit akan menghadkan pembangunan infrastruktur. Ini bermakna sesebuah negara yang mempunyai bilangan penduduk yang sedikit, maka mereka tidak memerlukan untuk membangunkan kemudahan infrastruktur yang banyak. Jadi negara itu bilangan penduduk sikit, jadi infrastrukturnya sikit. Okey, infrastruktur terhad kerana kekurangan bilangan tenaga kerja dan juga kepakaran. Jadi bila sesebuah negara itu jarang penduduk, bermakna negara itu mempunyai bilangan penduduk yang kurang, maka mereka juga akan kekurangan kepakaran untuk membangunkan infrastruktur. Dan contohnya ialah kerajaan Republik Palau yang terletak di Asia Pasifik tidak dapat menumbuhkan universiti kerana negara tersebut mempunyai bilangan penduduk yang terlalu sedikit, iaitu kurang 25 orang sahaja dalam satu pulau. Jadi apabila negara itu mempunyai bilangan penduduk yang sikit ataupun negara jarang penduduk, mereka tidak dapat menyediakan kemudahan infrastruktur yang baik kerana bilangan penduduknya yang sedikit. Jadi sampai sini sajalah video penerangan daripada cikgu. Jadi kalau ada yang tak faham, boleh bertanya dalam grup WhatsApp. Okey, dan kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.